بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan yang diberikan pada kita pada malam ni sehingga dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib. Sempena sempena kedatangan saya sinilah tuan-tuan. Kebetulan sini ada kosong, jadi datanglah ceramah. Lama-lama datang sekali. Ramadan baru ni 1 bulan tu tak sempat, sebab kebetulan raya 2 bulan. Dia patutnya malam tu ceramah. InsyaAllah pada malam ni secara ringkas kita akan tadabbur satu ayat daripada surah Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi tuan-tuan kalau nak tengok tengok Android tu bolehlah cari ayat 25 surah Al-Baqarah. Kita tadabbur ayat tu sikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Itu ayatnya yang kita nak tadabbur malam ni dalam peruntukan masa yang ada insya-Allah. Mulanya kita terjemah dulu. Dalam beberapa, saya berhenti pada beberapa keratan lah insya-Allah. Dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Itu satu keratan. Bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu keratan kedua. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Itu keratan ketiga. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Iaitu kira keratan yang keempat. Dalamnya tu ada keratan yang kelima sebagai dikatakan suatu yang ujung tu tuan-tuan, sama ada kita nak katakan bahawa suatu kesimpulan kepada seluruhnya ataupun perkhabaran yang jitu pada seluruh perkhabaran yang datang sebelum itulah pada permulaan ayat. Ada sekarang ni kita akan pergi kepada keratan pertama. Keratan pertama, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Itu ayatnya. Persoalan yang mungkin kita tertanya-tanya di sini ialah siapa yang nak sampaikan tu kepada orang beriman dan orang-orang beramal soleh? Siapakah yang nak sampaikan? Sebab dalam ayat ni kata wa basyiril ladzina amanu. Basyir maksudnya dan sampaikan berita gembira. Basyir itu walaupun di satu kalimah, tapi kalimah basyir beritanya adalah berita gembira. Siapa yang nak sampaikan berita itu? Itu persoalan kita. Mula-mula kita dah keluarkan persoalannya. Yang pertama, apakah Allah memberitahu berita gembira ini kepada orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh? Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, apakah Allah telah menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk memberitahu berita gembira kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. 2. Yang ketiga, apakah maksud di sini saya menyampaikan berita gembira kepada tuan-tuan yang beriman dan beramal soleh? Maksudnya kita boleh tafsirkan permulaan atau keratan pertama ini dengan 3 cara penyampaian berita gembira. Sama ada daripada Allah kepada umat, kepada hamba-hambanya, ataupun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima daripada Allah, maka Nabi kita disuruh oleh Allah menyampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Nabi disuruh gitu daripada Allah. Yang ketiga, kita yang baca ayat Quran. Kita yang baca ayat Al-Quran, kita kena ceritakan pada orang tentang berita gembira kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. 3 lah. Jadi kalau tuan-tuan jumpa yang keempat, lagi baguslah. Yang keempat lagi bagus. Sama ada kita kawan kita dengan kawan kita. Yang ni mungkin yang ketiga tu saya kata daripada penceramah kepada pendengar atau daripada kawan ke kawan dan seumpamanya. Kita boleh tulis dalam Facebook, kita boleh tulis dalam IG dan sebagainya lah, kita boleh sampaikan. Dalam Al-Quran bila sebut basyir, maknanya sampaikan berita gembira. Jadi bila berita gembira disampaikan, penggunaan kalimah basyir itu kalau ditukar dia punya baris, maka dia jadi bashar. Bashar tu lelaki atau orang. Dia tidak lagi bermakna berita gembira. Sikit je baris je. Basyir. Basyir kadang kalau kita sebut sebagai apa, kalimah lain adalah busyra. Busyra tu kira berita gembira lah. Tapi kita basyarun, lelaki. Contohnya dalam ayat 47 Ali Imran, qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Itu ayat dia. Wa lam yamsasni bashar. Kata Maryam kepada Tuhan, bagaimana aku ni nak mengandung sedangkan aku ni tidak pernah disentuh oleh sebarang lelaki. Jadi ayat 47 Ali Imran ini jelas menunjukkan bashar itu lelaki, bukan lagi berita gembira. Jadi dalam Quran bila sebut basyir, berita gembira, kalau bashar, lelaki. Ayat yang kedua yang bermakna lelaki, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai innama annama ilahukum ilahu wahid. Itu satu lagi bukti bahawa bila sebut bagi atas bashar, dia adalah lelaki. Ini keluhan Nabi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah lelaki yang diutuskan padaku akan wahyu. Itu kata Nabi SAW. Maknanya ana bashar, aku lelaki. Jelaslah bahawa bashar itu ada 2 penggunaan. Kalimah sama, baris berbeza dalam Quran. Basyir, sampaikan berita gembira. Basyarun ialah maksudnya lelaki. Tapi dalam Quran ini tuan-tuan, dia ada satu lagi penggunaan orang kata nak cerita kepada orang, tapi sebenarnya dia beruslubkan perli. Beruslubkan perli. Contohnya guna basyir juga. An-Nisa ayat 138, basyiril munafiqin bi anna lahum adaban alima. Ya Allah kata 138 surah An-Nisa,
Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Apa makna ayat ni? Sampaikan berita gembira kepada orang-orang munafik. Berita gembira apa pada munafik tu? Ini uslub perli. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang munafik, bagi mereka azab yang pedih. Apakah itu merupakan berita gembira? Bukan. Dia berita yang mendukacitakan. Mengapa Allah gunakan basyir? Untuk nganjing, orang Terengganu panggil. Nganjing. Allah nganjing kepada orang munafik. Uslub dia, mungkin orang tak berapa minat guna kalimah nganjing tu agaknya, ya. Memperli orang yang munafik. Sebab apa kita tahu orang munafik tu macam mana? Mengaku beriman, di luar nampak beriman, di dalamnya kafir, kita tahu. Sebab mereka pun menganjing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang munafik pun menganjing dengan Allah, memperli Allah juga. Sama bila bersama dengan orang beriman, dia kata dia beriman. Bila berada dengan orang kafir, aku gurau je. Dia apa? Mempersenda-sendakan Allah. Gitu. Jadi penggunaan basyir ini sama ada betul-betul berbentuk berita gembira, ataupun yang kedua berbentuk perli. Berbentuk perli. Selesai yang tu tuan-tuan, keratan pertama selesai. Keratan kedua, kepada siapakah disampaikan berita gembira? Jelas sangat dalam ayat ni ada dua golongan yang kita, kalau kita ambil, kita di peringkat yang ketiga. Sama ada Allah sampaikan berita gembira, ataupun Nabi yang disuruh oleh Allah sampaikan berita gembira, atau kita umatnya yang baca ayat ini nak sampaikan berita gembira. Kepada siapa? Kepada dua golongan manusia. Dua golongan manusia ini, yang pertama ialah alladzina amanu, itu orang-orang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat. Berita gembira itu nak disampaikan kepada siapa? Kepada dua golongan. Yang pertama, orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apakah boleh kita gabungkan di antara orang beriman dengan orang yang beramal soleh? Boleh gabung kedua tu? Boleh sangat. Orang beramal soleh, dia mesti beriman. Orang yang beriman nak buktikan iman dia, dia mesti beramal soleh. Sama aja dua-dua. Tidak mungkin berlaku, tuan-tuan, berita gembira itu disampaikan kepada orang yang tidak beriman tetapi beramal soleh. Mustahil. Mustahil. Sebab orang beriman, orang beramal soleh mesti beriman. Orang beriman mesti jelas dia menunjukkan imannya dengan dia beramal soleh. Jadi kalau kita nak kata bahawa dua golongan ini, contohnya yang pertama yang beriman dan yang kedua yang beramal soleh, tak berapa tepat. Tapi yang paling tepatnya, saya tak kata salah, saya kata tak berapa tepat. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman yang mereka itu beramal soleh. Dalam Al-Quran jarang kita jumpa ataupun jarang-jarang kelihatan dipisahkan antara orang beriman dengan orang-orang beramal soleh. Jarang dipisahkan. Biasanya alladzina amanu wa amilus solihat digabungkan terus. Jarang-jarang saja ada perpisahan antara alladzina amanu dan wa amilus solihat. Jarang-jarang saja. Tapi kita tak nak berhenti lama di sinilah. Cuma kita beri penegasan di sini bahawa orang-orang yang beriman, nak sebut dia tu beriman, dia mesti beramal soleh. Kalau dia tidak beramal soleh, dia tidak ada sifat orang beriman.
Orang beriman mesti orang beramal soleh. Adapun kalau kita nak bezakan Islam dan iman itu sangat beza. Kalau kita pergi masuk simpang lain sikit tuan-tuan. Katakanlah kita kata orang Islam tidak mesti dia beriman. Orang yang beriman mesti Islam. Itu dia beza sikit. Orang Islam tak tentu lagi dia beriman. Tapi orang beriman mesti Islam. Itu beza dia, sikit beza. Macam juga saya kembangkan sikit, macam nama-nama Allah dengan sifat-sifat Allah. Semua sifat Allah adalah nama Allah, tapi bukan semua nama Allah adalah sifat Allah. Macam tu jelas saya bersebut semula. Semua sifat Allah adalah nama Allah, tapi bukan semua nama Allah adalah sifat Allah. Contohnya nama Allah, sifat apa di situ? Ada orang kata tinggi lah, macam-macam lah, tapi namanya Allah. Ibarat kalau kita kata nama orang ni nama black dia, apakah makna hitam? Dia rasa tidak, rasa tak boleh nak terjemah dia, nama dia hitam. Tak, orang putih panggil dia black, Mr. Black, how are you? Apakah nama dia Mr. Hitam? Tak, saya rasa tidak. Tak macam tu. Nama dia begitu, bukan makna dia hitam, bukan begitu. InsyaAllah tuan-tuan, itu di antaranya lah. Kita berhenti tentang amanu wa amilus solihat. Tapi inilah dia penegasan bahawa ayat 25 ini perkara yang dikatakan utama. Yang pertama, sampaikan berita gembira kepada siapa? Orang-orang beriman yang beramal soleh. Orang-orang beriman yang beramal soleh. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada apa dia nak sampaikan berita gembira itu? Apa dia? Tadi kepada siapa? Kan apa dia? Kita nak sampaikan apa dia? Annalahumul jannat, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa nak sampaikan? Kepada siapa dah jelaskan? Dah jelas yang beriman dan beramal soleh. Nak sampaikan apa? Nak sampaikan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya akan sungai-sungai. Macam tu. Itu dia tuan-tuan. Jadi sekarang saya sedang menyampaikan kepada tuan-tuan yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman berada di masjid, orang beriman bersembahyang, mereka beramal soleh. Orang beriman menunggu kuliah, itu amalan soleh. Orang beriman tunggu iktikaf di masjid, beramal soleh. Itu sifat-sifat amalan soleh yang perlu ada pada orang beriman. Bila sebut saja orang beriman, itulah dia ciri-cirinya. Kalau sebut orang Islam, tak tentu lagi dia beramal soleh. Tuan-tuan bila dia sebut ni Muslim, kenapa Muslim tak tutup kepala bagi perempuan? Sebab dia tidak beramal soleh, dia Islam saja. Dia Islam luar saja, dalam tak ada Islamnya, contoh begitu. Itu dia beza Muslim dengan mukmin. InsyaAllah begitu ya tuan-tuan. Jadi apa dia berita gembiranya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan berita kepada orang beriman yang beramal soleh ini, untuk mereka sungai-sungai yang mengalir di bawahnya akan sungai, untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya akan sungai-sungai. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi nak sampaikan kepada kita semua orang beriman, untuk kita ni syurga yang mengalir di bawahnya akan sungai-sungai. Masya Allah. Sungai itu kita jelaskan satu persatu kalau sempat. Kalau tak sempat setakat tu je lah tuan-tuan. Nanti tuan-tuan kena study semula lah. Sungai dia ada 4 dalam syurga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada 4. Jannat tu ada 4.
Yang pertama, fiha anharum mimma'in ghairi asin. Sungai dari air murni. Diterjemah sini air murni. Apa sebab? Nak bezakan air payau dengan air yang sejuk, air mutlak. Guna kalimahnya fiha anharum mimma'in ghairi asin. Air yang tidak payau. Maksudnya air yang tidak payau maksudnya. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Insya-Allah tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan dalami betul-betul ayat ni, pasal apa Allah sebut air sungai yang tidak payau? Kenapa Allah tak sebut air sejuk, air murni, air mutlak, tapi Allah sebut air yang tidak payau? InsyaAllah ya. Jadi Allah beri dua perkara pada kita sini. Bendanya satu, tapi Allah ceritanya dua. Air sejuk nak cerita, tapi sifat payau tak ada. Sebab apa? Bila payau, siapa nak minum? Siapa nak minum air payau? Masya Allah. Ikan air payau siakap, ikan siakap, sedap, goreng sedap, tiga rasa sedap. Cuba minum air dia, tak ada orang minum, tak ada orang nak minum, tak ada orang nak minum. Sebab itu bila Allah sebut ghairi asinin, maksudnya Allah jelaskan bahawa air ni sangat sesuai untuk diminum, kerana dia tidak ada sifat yang menyebabkan manusia itu tolak dia. Macam tu tuan-tuan. Jadi Allah jelaskan dua perkara dalam satu hal. InsyaAllah. Yang kedua, sungai yang kedua tadi, lahum anna lahum jannatin tajri. Sungai yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Allah kata sikit pendek je, tapi makna dia tengok, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Kenapa susu yang dipilih? Air tadi ialah memang air tu kita guna di atas dunia. Air tu penting untuk kita minum, untuk basuh, untuk apa, banyak perkara. Kuih pakai air, nasi pakai air, nak buat kuih dengan gandum pun pakai air, semua pakai air. Tak apalah, yang tu memang biasa kita di dunia. Susu dipilih oleh Allah sebagai salah satu daripada 4 sungai yang ada di dalam syurga. Mengalir itu di mana? Mengalir itu diibaratkan seperti di bawah syurga. Apakah sebenarnya dia mengalir di bawah syurga? Itu persoalan dia. Mengalir di bawah syurga, syurga ke? Bukan. Mengalir di tepi syurga. Tapi oleh kerana kita guna bahasa, ibaratnya sungai itu macam dia mengalir di bawah syurga. Macam sungai itu bawah tangga rumah saya. Gitu. Dari segi apa dia panggil, kepadatan penjelasannya. Kepadatan penjelasannya menunjukkan dekatnya sungai itu kepada kita ahli syurga. Yang tadi orang beriman dan beramal soleh, dekatnya tu. Tapi tadi kita keluarkan soalan, mengapa susu? Susu tu pula dijelaskan susu yang tidak berubah rasanya. Kita pergi beli susu Dutch Lady yang ada dalam peti supermarket tu. Kita beli dia. Lepas tu kita pergi beli susu tempat lain, kedai Maiden ke, beli susu tu Dutch Lady juga. Jadi kita pun ambil susu lain pula, jenis lain. Agak-agak rasa-rasa dia tu macam mana? Sama ke tak sama? Ada ni rasa lain sikit ke, tawar sikit ke, ni rasa manis sikit ke. Kalau dia tak campur apa-apa, susu tu kalau betul-betul datang daripada lembu tu,
Memang dia tak berubah rasa dia. Sifat syurga, susu syurga itu yang jadi sungai itu, walaupun dia sungai banyak, dia tak ada rasa berbagai-bagai. Dia rasa susu tu lah. Tapi kalau air, mungkin air sungai, mungkin dia berubah rasa. Yang ni nak campur selut sikit, yang ni campur yang tak ada selut, contohlah di antaranya. Kita tak boleh lama sangat. Sikit saja nak cerita tentang kehebatan syurga dengan sungai-sungainya daripada susu. Kita dapat gambarkan bagaimana syurga itu, sungai dia putih nampak airnya. Sebab susu tu sifatnya putih. Betapa cantiknya sungai itu. Macam tu. Penglihatannya, pemandangannya, kehebatan pengaliran airnya, mengalir di ruang-ruang yang halus, contohnya putih nampak. Tu saya ceritalah cantiknya tu. Allah saja yang tahu. Kita pergi yang ketiga, tuan-tuan. Sungai yang ketiga. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dan sungai-sungai khamar atau arak yang lazat rasanya bagi peminumnya. Masya Allah ya. Kita nak terjemah macam mana tu? Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa anharum min khamratil ladzatil lisyaribin. Dan sungai-sungai khamar yang lazat rasanya bagi peminumnya. Macam mana kita nak terjemah tentang arak ni? InsyaAllah ya. Saya tanya kawan saya yang pernah minum arak, macam mana rasa dia? Oh, ketagih kata dia. Ketagih. Teringat. Jadi bagi saya, tuan-tuan, kalau kita tengok penjelasan Allah, ladzatil lisyaribin, untuk orang yang kalau dia minum sekali saja khamar ini, dia rasa teringat sampai bila-bila. Orang yang minum tu saja rasa. Ibaratnya kalau kita tengok air tebu tengah-tengah puasa, tengah-tengah panas sungguh, tengok air tebu dengan air batu sekali, kan? Wah, sedapnya. Macam mana kalau kita juga meminumnya? Apa perasaan kita? Orang yang tengok saja dah sedap, orang yang tengok dan minum macam mana rasa? Maka Allah jelaskan ladzatil lisyaribin. Sangat lazat bagi peminumnya. Orang ni mungkin dulu dia pernah minum arak, dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dia kalau tengok arak kat kedai tu dia terliur. Kita tak, sebab kita ni bukan peminum arak. Kita tak rasa terliur. Tapi orang yang pernah minum arak, dia dah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, bila dia tengok arak dalam dalam TV ke, dalam almari kedai ke, dia rasa terliur. Dia rasa macam terkena lidah dia bila tengok arak tu. Saya nak terjemah ladzatil lisyaribin, tu je sebenarnya. Macam mana hebatnya rasa arak tu. Kata benda yang tahun berapa, 1824 punya arak ni, contohlah kan. Kita tahulah benda-benda macam tu. Orang-orang lama yang tahu tentang arak ni, orang-orang yang belajar di UK ke apa ke mana tahulah benda-benda yang begini ni. Orang putih macam mana penguasaan arak pada dia. Penguasaan arak pada dia sampai dia lupa. Oleh kerana enaknya, sedapnya arak tu, dia lupa diri dia. Dia jadi mabuk. Apakah arak dalam syurga tu mabuk? Itu soalan yang kita boleh timbulkan. Mabuk ke araknya? Kalau dia tak mabuk, dia bukan arak kan? Dia kena mabuk baru arak ya. Apakah dalam syurga itu mabuk? Saya pun tak jumpa cari. Kalau dia mabuk macam mana? Boleh ke? Tuan-tuan ni, guru saya pun jawab. Dia kata, mana boleh dalam syurga tu lalai seperti mabuk? Mana boleh? Lepas tu saya tanya dia balik, saya tanya guru saya balik, apakah mabuk tu dalam syurga dilarang ke?
Dia pun berkeruk dahi. Tak ada pula saya tahu nak jawab macam mana, dilarang ke tak larang kalau mabuk. Yang penting bila sebut arak memang mabuk kalau di dunia. Kalau dalam syurga minum arak mabuk, apa salahnya? Apa salahnya kalau mabuk? Sebab apa? Sebab Allah benarkan kita minum. Bukan sekadar benar, buat sungai daripada arak. Masya Allah. Tuan-tuan, ada 3 golongan manusia yang Allah beri dia kelebihan. Yang pertama, orang yang beri pakaian kepada orang miskin, maka dia akan dapat pakaian yang hijau dari syurga. Siapa-siapa yang beri makan kepada orang miskin, maka Allah akan beri pada dia buah-buahan dalam syurga. Siapa-siapa yang beri minum orang miskin, Allah akan beri pada dia minum arak yang namanya Rahiqul Makhtum. Nama dia Rahiqul Makhtum, nama dia. Itu hadis Nabi cerita. Ada 3 jenis manusia yang derma baju, derma buah-buahan, makanan, derma minuman. Maka yang minuman ni, siapa-siapa yang beri minuman kepada fakir miskin, maka akan diberi padanya Rahiqul Makhtum. Apa dia Rahiqul Makhtum? Arak dalam syurga. Maksudnya arak dalam syurga. Masya Allah. Persoalan mabuk ke tak mabuk, no hal. Pasal apa? Allah dah beri kita minum. Yang haram atas dunia. Yang haram atas dunia. Dalam syurga Allah beri minum. Kalau sifat syurga, kata guru saya tadi, tak boleh mabuk lah. Sebab sifat mabuk ni sifat lalai, tak boleh ada dalam syurga. Tapi kalau kita kata bahawa arak itu mesti sifatnya mabuk, kalau tidak orang tak panggil arak, maka dia kena ada mabuk. Mabuk boleh ke? Allah benarkan, silakan, tak ada masalah. Allah dah benarkan. Macam saya beritahu tentang bidadari syurga lah. Tuan-tuan dapat bidadari syurga, ramai pula tu. Nombor 1 isteri kita, nombor 1. Ada lagi bidadari syurga. Tuan-tuan kahwin tak dengan dia? Akad nikah tak? Ada pernah dengar akad nikah tak? Saya setakat ni saya baca tak pernah jumpa kita akad nikah. Satu lagi, ada anak tak dalam syurga? Ada anak tak dalam syurga? Dah orang perempuannya ramai, apa bidadari syurganya ramai, beri pada seseorang lelaki sampai 70 orang. Apakah mereka melahirkan anak dalam syurga? Tidak. Ramai ulama bersepakat tak melahirkan dalam syurga. Sebab apa tidak melahirkan dalam syurga? Ini cantik soalan ni benarnya. Kalau ada duit boleh letak RM100, tapi tak bolehlah sajalah cakap. Kenapa dalam syurga kita tidak, perempuan tidak mengandung dan tidak melahirkan anak? Kenapa? Itu soalan dia, tuan-tuan ni. Sebab masuk syurganya dengan tingkatan-tingkatan syurga dengan sebab amalan kita. Kita duduk tingkat 3 pasal apa? Lebih pada solat tahajud malam. Yang tingkat 2 tu, tingkat 2 sebab tak solat tahajud. Dia duduk tingkat 3. Bayi yang lahir tu nak letak tingkat berapa? Dia amalan tak ada. Amalan tak ada. Sebab itulah mula-mula ayat kita tadi, ayat 25, amanu wa amilus solihat, beramal soleh. Kanak-kanak kalau lahir dalam syurga, nak letak dia syurga nombor berapa, tingkat berapa? Sebab dia tak ada amalan yang boleh membezakan dia duduk tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampailah ke 7. Macam mana? Baru jelas. Sebab itulah kenapa orang perempuan, walaupun lelaki memiliki 70 perempuan, tapi dia tidak mengandung dan tidak bersalin.
Ada satu lagi, jannatin tajri ni syurga yang keempat. Bukan syurga, sungai yang keempat. Wa anharum min asalim musaffa, dan sungai-sungai madu yang pure. Madu tu yang pure, yang murni, yang bersih, tak ada kotor-kotor, tak ada karat-karat, tak ada sampah-sampah, tak ada, yang bersih. Yang keempat, cerita tentang asalim musaffa, madu yang dibuat dari dia, yang sifat dia sungai, bukan madu sebekas dua bekas, bukan. Madu. 4 semua sungai dalam syurga, tuan-tuan ya. Masya-Allah ya. Kalau syurga ni, kalau madu ni, ingat saya satu cerita di Baghdad. Seorang perempuan miskin datang, ini cerita madu lah. Duduk penjual madu ni, ramai orang beratur nak beli madu. Ada bawa bekas besar, periuk kecil, ada periuk besar, ada tanjarah, ada yang yang periuk besar, bawa nak beli madu. Ada seorang perempuan miskin, dia bawa bekas kecil. Dia kata, tuan, saya tak ada duit, cuma saya nak minta je madu ni, bekas kecil je bekas. Nah, pada penjual madu, kenapa nak sikit sangat? Saya tak ada duit nak bayar, jadi saya minta je lah. Tak apalah, nanti pekerja saya pergi ikut puan duduk mana, nanti kita hantar madu tu kat rumah. Pekerja dia pun ikut perempuan ni, pergilah kat rumah perempuan ni. Pergi tengok anak dia ada 8 orang, tengok dia miskin, berilah berkilo-kilo dia beri madu tu, berkilo-kilo beri madu. Tanya perempuan ni, pergi balik jumpa toke madu, pasal apa beri banyak? Apa dia jawab, tuan-tuan? Dia jawab siapa? Dia jawab apa? Cantik jawapan dia. Mudah-mudahan saya berjaya untuk beri faham tuan-tuan macam mana ucapan dia. Kata penjual madu, toke madu, kamu minta kerana kamu orang susah, minta sikit. Aku beri, aku sedekahkan madu banyak berkilo-kilo sebab aku toke madu. Aku tak beri madu berdasarkan engkau sifat sebagai orang miskin. Aku beri kepada engkau sebagai sifat aku toke madu, sebab itu aku beri engkau berkilo-kilo. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau kita nak ambil terjemah pada kita punya derma kita naik Mercedes derma RM1, tak berapa elok tu, tak berapa sesuai, tak berapa ngam. Kalau naik motosikal, ya RM2, RM5, ya. Tapi kalau naik kereta besar, kan tuan-tuan, naik BMW besar, derma RM1, tak sesuai. Bukan kata tak boleh, tak sesuai. Itu cerita madu sikit, masya-Allah tuan-tuan. Di atas dunia sekarang ni, tuan-tuan nak cari madu pure, madu asli, senang ke? Tak senang. Senang ke susah? Dan berapa kali tuan-tuan kena tipu pasal madu ni, madu asli rupanya bukan asli. Tiap-tiap kali beli kena tipu. Macam mana tuan jadi? Tiap-tiap kali kena beli mesti kena tipu. Tak pernah dapat madu yang original. Oh, saya ni beli madu sidr. Belum sampai dicampur dah. Campur dah. Bukti senang. Bila makan madu 40 minit atau 1 jam, test kencing manis. Kalau orang bagi ada kencing manis lah, test naik tinggi 15, patutnya madu original tak naik. Patut macam tu. Masya-Allah. Saya nak cerita tentang cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Betul, masya-Allah ya. Kenapa pula ada sungai dalam syurga? Itu masalah juga tu, persoalan juga tu. Kenapa pula ada sungai dalam syurga? Insya-Allah kalau kita jawab soalan ni, nanti 5 minit ni setakat tu je, tak habis kita punya ayat. Jadi yang tu kita dah beri surah Muhammad ayat 15, 14, semula ayat tentang 4 jenis syurga, 4 jenis sungai tadi tu.
kita pergi kepada ayat tu seterusnya, walaupun nampak gaya masa tu tak bersempat. Kullama ruziqu minha, ayat 25 tadi, kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Itu ayatnya. Menarik ya tuan-tuan. Apa Allah kata? Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Beri buah dalam syurga, ini macam di dunia dulu ni. Masya Allah tuan-tuan ya. Macam di dunia dulu ni buahnya. Seronok tengok buah ya tuan-tuan ya. Dalam syurga buah sama. Buah sama. Apa? Harum manis. Letak depan kita besar tu harum manis. Ya, tu harum manis. Apa ayat sebut tadi? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ni macam yang diberi pada kita dulu di dunia dulu. Ada juga kata masa diberikan pada kita ketika kita berjalan di padang mahsyar, diberikan buah-buahan pada kita sebelum sampai tempat timbang amalan. Bila kita masuk syurga, lepas timbang amalan, kita pun diberi buah yang sama ketika kita berjalan di padang mahsyar. Kita pun kata, oh ni buah ni sama dengan buah tadi. Masya Allah. Apa tujuan sebenarnya kita ambil ayat ni? Buah dunia ada dalam syurga. Apa tujuan? Tuan-tuan, apa tujuan? Saya beri ni pada tuan-tuan bagaimana Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha. Lepas tu Nabi kita berpisah dengan Jibril. Jibril kata, ya Rasulullah, setakat ni sahaja saya boleh iring tuan. Lepas ni tuan kena teruskan perjalanan. Kalau tak silap saya, masa tu terdengar suara Abu Bakar. Apa tujuan Allah bunyikan suara Abu Bakar kepada Rasulullah? Apa tujuan Allah berikan buah-buah itu sama sebagaimana di dunia dulu? InsyaAllah tuan-tuan. Bila Nabi kita mula-mula ditemani oleh Jibril, selepas itu tempat yang Nabi pergi ni Nabi tak pernah datang, tak pernah tengok, tak pernah sebelum ni. Nabi ada rasa bimbang. Bila kita rasa bimbang, Jibril pula kata, setakat ni wahai Muhammad. Maka terdengar suara Abu Bakar. Jadi hilang rasa sebersalah Nabi. Sebab apa? Geng baik Nabi, kawan sepermainan Nabi ada di atas sana, walaupun suaranya saja. Macam kita naik kereta lah tuan-tuan, naik kereta pergi tempat gelap sini ni, nak cari teman seorang takut juga ni kan. Masuk dalam ladang kelapa sawit contohnya, tak apalah, anak kita yang 5 tahun tu, bang mai ikut baba sekali lah. Masuk. Budak kecil 5 tahun je guna apa? Tak, dia jadi penguat kita masuk tempat gelap tu walaupun dia kecil. Cuba tuan-tuan, kita jadi kuat sikit sebab dia ada walaupun dia kecil. InsyaAllah. Susahnya nak cerita pasal buah ni tuan-tuan. Buah tu nak cerita, rindu kita pada dunia itu terobat dengan tengok apa? Tengok buah tu. Gitu tuan-tuan. Rindu kita tu pada syurga, pada dunia. Allah teringatnya tengok tuan-tuan. InsyaAllah ya. Macam saya pergi mana? Pergi ke Jordan setelah tinggalkan Jordan selama 5 tahun. Pergi tuan-tuan, pergi bawa orang ziarah, semua ziarah, pergi ke Bahrul Mayyit, pergi sini, pergi situ. Saya pun kata ke driver bas, dah habis dah ziarah kan? Habis semua dah habis dah. Khalas, dia kata habis. Saya pun kata ke driver bas, penumpang ni kau bawa dia pergi Aliyah Hotel. Aku ni kau nazil ni dal balad. Engkau turunkan aku di bandar. Dia kata, kau nak gimana? Driver tu tanya saya. Nak lepas rindu. Kata. Rindu apa? Mansaf. Makanan Jordan nama mansaf.
ada di bandar Jordan tu. Dia pun berhentikan bar, dia tahu dah mata amannya. Dia kata kau nak makan apa? Mansaf. Nak hilang rindu, dah 5 tahun tak makan mansaf, nasi mansaf Jordan. InsyaAllah hilang rindu tuan-tuan. Sekali order nasi 2 daging. Orang Arab pun 1 je daging, saya order 2 daging. Pasal apa tuan-tuan? Hilang rindu. Buah tu macam mana tuan-tuan? Buah tu tengok dia hilang rindu, rasa dia Allah 10 kali ganda, 20 kali ganda, 200 kali ganda, jauh sedap daripada dunia dulu. Rupanya sama, tapi sedapnya ya Allah takkanlah rasa sama dengan dunia. Dunia semua benda tak kekal lama. Takkan nak bawa yang tak kekal lama dalam syurga. Syurga kekal lama, dan lazat dia lebih lazat daripada dunia. Syurga, Masya Allah. Nak terjemah macam mana lagi tuan-tuan? Kita kena tutup majlis kita ni sebab sampai isyak dah. Ujung sekali tu tuan-tuan tempatnya. Saya tak sempat satu je cerita tentang bidadari syurga. Nanti tuan-tuan kena cari sendiri. Semua yang kita bincang tadi tu berita gembira untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Cerita tentang apa untuk mereka ini, untuk orang beriman yang beramal soleh ini, untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya, bagi mereka buah yang sama di dunia dulu. Lama mana? Soalannya, lama mana? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari? Lama mana? Allah beri jawapan, wa hum fiha khalidun. Dan mereka ini, iaitu orang-orang beriman dan beramal soleh tadi, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal dalam nikmat tu. Orang kata duduk tepi sungai, alah, kita pergi rehat cuti sekolah bawa 3 malam je tak syok lah. Dah lah duit habis banyak kan, pergi dengan anak-anak 3 malam tak jadi. Rasa rindu tu lagi bila naik kereta tu, teringatlah tempat tadi kita pergi. Tempat lawa, tempat cantik, buah sedap, ada susu, ada madu, ada arak. Takkan 2 malam je tuan-tuan ni. Ujung sekali tu Allah beritahu, wa hum fiha khalidun. Sifat dia kekal, sifat dia kekal. Tapi nak dapatkan yang kekal tu macam mana tuan-tuan? Kena jadi orang beriman yang beramal soleh. Mudah-mudahan kita sebagai daripada orang-orang beriman dan juga beramal soleh, dan dikurniakan pada kita sungai-sungai dan juga nikmat yang lain kita sebut tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.